Assalamualaikum korang. Perkongsian kali ni nak share pasal kelebihan dan kekurangan tinggal di kondominium. Aku percaya tentu ramai kat luar sana teringin sangat nak tinggal kat kondo. Yelah, mana taknya ada swimming pool, ada gym, ada banyak lagi lah kemudahan senang cerita. Mesti korang tertanya-tanya macam mana ya environment bila tinggal kat kondo ni, best ke tak? Apa kurang lebihnya? Kami nak cerita apa kelebihan dan kekurangan tinggal di kondo. Jom. Kelebihan yang pertama ialah sistem kawalan dan keselamatan yang bagus. Setiap kondo memang akan ada pondok pengawal. Orang putih panggil guard house. Segala kereta, kenderaan yang masuk, individu yang masuk semua kena pakai scan. Setiap penghuni rumah akan ada kad akses masing-masing. Kad akses ada dua jenis. Satu khas untuk kenderaan, satu kad akses untuk individu. Kalau kau bukan penghuni kondo, kau kena minta izin nak masuk. Maksudnya kereta kau kena berhenti dekat laluan khas tu. Ada dua. Jadi sebab itulah laluan keluar masuk kereta akan ada dua palang. Satu untuk penghuni sendiri, satu untuk tetamu. So tetamu kena tunggu sekejap, pengawal ambil maklumat sekian-sekian baru bagi masuk. Kat kondo kita orang ni, mereka akan minta nombor rumah penghuni yang korang nak jumpa, dan akan diberi satu pas sebesar A4 yang kertas A4 yang dah diliminate untuk diletak kat dashboard kereta korang sepanjang korang melawat. Jadi korang yang stay kat kondo ni, kiranya bab keselamatan tak perlu ragu dah. Confirm kat pintu masuk guard house pun takkan ada orang luar yang boleh masuk, ceroboh ataupun macam penjenayah ke apa ke, tak ada. Macam kondo yang kita orang stay ni, laluan pejalan kaki, laluan motor pun kena scan. Memang macam tu lah keadaannya kan. Nak masuk every block pun, setiap menara pun memang korang kena pakai kad akses. Bayangkan betapa ketatnya kawalan. Setiap orang yang ada kad akses tak boleh masuk kat menara lain, tak boleh masuk dekat blok lain tau. Naik lift kena scan lagi. Memang scan lah sampai lebam. Tapi semua tu untuk kebaikan lah. Lepas tu CCTV pun memang banyak. Segala pintu masuk memang ada CCTV. Korang nak macam buat benda-benda yang tak elok ke, apa benda ke, memang pengawal pun akan nampak lah, orang kata. Lokasi terakhir korang jumpa CCTV adalah dalam lift. Memang banyak lah orang kata CCTV tu, jangan risau. Segala kenderaan yang bila korang dah duduk kondo ni, segala kenderaan yang korang parking kat dalam kondo ni confirm tak kena rembat. Kalau biasanya flat ke apartment ke kan, macam even kalau kau duduk rumah teres yang selesa pun, kadang-kadang kan memang penjenayah tu suka nak terjas suka hati kan. Kat situ dah best kan. Seterusnya parking kereta disediakan dah berbumbung. Bab ni aku paling interested sangat. Kebiasaannya setiap unit rumah akan dapat satu atau dua parking persendirian. Korang tak payah pening, tak payah buang masa pusing cari parking ke. Kalau korang nak balik malam buta merayap mana pun, tak payah gusar kena parking jauh ke, parking penuh ke. So kat situ dah jimat minyak, tenaga dan masa. Betul-betul? Cik macam geng Azizan pula kan. Pada yang jenis kerja masa, yang nak jimat tenaga tu sesuai sangat lah duduk kondo. Yang jenis tak nak pening-pening tu sesuai sangat. Aku suka bab parking ni juga, pasal aku selalu semak otak tengok lelaki aku ni tak habis-habis tonyok kereta tiap kali burung berak. Burung berak satu hal, daun gugur lagi, mana ada masanya nak clear-clearkan semua tu. Bukan apa, buang masa tenaga sangat. Orang kata macam kita dah penat-penat kerja meniaga apa semua, kita tak mau pening pasal benda tu, tak mau buang masa kan. Maklum lah baby shark kami tu memang colour pun terang, burung tertarik. Itu cerita tahun-tahun sebelum ni lah. Tahun lepas kita orang mula pindah sini, alhamdulillah masalah kita orang tu settle lah bab tu. Selain tu bab parking untuk tetamu, korang jangan risau sebab memang bersepah gitu. Bukan takat penghuni je senang, tetamu yang datang pun senang. Yang seterusnya kelebihannya adalah lebih privacy dan selesa. Setiap tingkat, setiap aras biasanya tak banyak unit tau. Macam kondo yang kita duduk ni, satu floor ada 7 unit sahaja. Keluar je daripada lift ada 3 unit belah kiri, 4 unit belah kanan. So kita orang punya rumah yang unit belah kiri tu, jarak antara rumah pun memang jauh. Kalau jiran-jiran, kalau korang masak ke apa, jiran memang takkan nampak. Korang keluar masuk daripada beranda dapur korang pun memang takkan nampak. Sebab apa? Tembok yang diorang bina tu tinggi tau. Tembok yang orang kata memang kita kepatutnya kita akan nampak orang tau, tapi kita tak nampak. Macam itulah. Untuk para muslimah kira mesra aurat lah, senang alhamdulillah. Pintu utama rumah yang dia bor pun memang jenis kalis bunyi, tapi bukanlah 100%. Contoh macam aku duduk dalam rumah, kat ruang tamu aku masih boleh dengar lagi jiran aku buka mangga pagar.
tutak-tutak, tutup pintu pagar pun dengar kata. Memang apa orang kata, kiranya kalau kau memekak pun dalam rumah orang luar memang takkan dengar. Jiran kau memang takkan dengar lah. Seorang Waidah yang suka nyanyi ni rasa sangat happy boleh memekak tanpa orang judge suara emasnya. Okay. Lepas tu korang punya pintu bilik tidur pun kali bunyi. Sama lah. Korang takkan dengar lah. Kalau orang pasang TV kat luar kau katuk pintu memang kau takkan dengar. So kalau kau ada anak kecil kau tidur kat baby kau dalam ni. Kalau lelaki kau tengok TV pun lantak. Lantak lah abang nak buat apa kan. Memang tak dengar, jangan risau kata. Selain tu sama juga tingkap yang mereka bubuh kat setiap unit rumah ni. Semua jenis kalis bunyi orang kata. Sliding door kat balkoni pun sama. Dia orang punya kaca tu jenis tebal. Memang kau takkan dengar apa langsung kalau kau duduk kat luar balkoni ke. Dalam tengah pasang radio ke apakah aku pernah buat eksperimen memang tak dengar langsung kata. Orang dalam tak dengar orang luar tak dengar orang dalam. Macam tu lah. Lepas tu yang bestnya kalau hujan turun pun memang kau tak perasan. Selalu akan perasan kalau hujan lebat gila. Macam tepian bunyi tak dekat tingkap tu kan. Angin kuat ke baru kau sedar yang kat luar hujan. Lepas tu kadang-kadang tiba-tiba abang hujan ke? Macam tu. Yang tu bestnya lah. So kalau korang duduk kondo yang kawasannya kenderaan lalu lalang, orang kata jam ke bising bingit ke apa, selagi korang katuk korang punya tingkap memang takkan dengar. Serius. Lepas tu kalau baby menangis ke apa, serius memang tak dengar. Sampai jiran aku baru lahirkan baby pun aku tak tahu. Aku nampak pun masa aku nak buang sampah, aku bertembung dengan diorang kan. Memang tak dengar langsung. Laki bini yang gaduh kerak tu tak payah risau. Jiran korang tak dengar. Bergaduh lah. Tapi jangan gaduh lama-lama. Nanti bini gitu. Okey, korang. Yang seterusnya pengurusan sampah yang sangat teratur. Okey, setiap blok akan ada ruang khas untuk buang sampah tau. So korang tinggal turun, buanglah sampah korang. Macam tu kan. Lepas tu akan ada ruang buang sampah untuk yang kita semula punya ni lah, ruang kan. Setiap blok akan ada tempat khas dia lah. So kita sebagai penghuni kondo yang bertanggungjawab dan sebagai seorang hamba Allah yang diamanahkan oleh Allah SWT untuk jaga alam ni, tinggal kau usaha je. Rajinkan diri, asingkan sampah yang boleh di kita semula tu. Kalau kau tu geli-geli buang sampah tu tangan macam iu tu kan. Jangan risau. Paip pun disediakan tahu. Jalan je kaki kau cuci kau punya tangan tu kan. Ikut pada kau kan. Okey, lupa nak habaq sebenarnya dekat parking kereta kan. Biasanya akan ada satu pilih air tau. Korang nak cuci tangan ke, cuci kaki ke. Memang bagus gila. Memang diorang sediakan lah. Aku kalau naik motor ke, hujan ke apa, kaki aku kotor ke, aku cuci kaki aku. Senang sangat. Kalau kau tangan korang kotor ke apa ke kan. Turun-turun kereta ke, terpegang benda yang kotor ke apa ke kan. Nak basuh muntah anak ke apa ke. Cuci lah. Tapi cuci bagi bersih lah. Janganlah jadi kita orang manusia yang tak pembersih ni. Kita jaga orang jaga kita. InsyaAllah kita jaga kebersihan bersama-sama lah. Okey. Itulah yang paling bestnya parking kereta aku tu memang dekat lah dengan paip tu. So kalau musim COVID ni agak ragu-ragu dengan si COVID, kau cuci lah tangan kau, senang. Tak payah nak risau kan. Sebab kita kan nak kena pegang button tu, nak kena pegang ni tu kan. Nanti kan tersebar kan. Tak elok lah kat situ. Okey, next ni adalah persekitaran yang bersih dan selesa. Okey, kalau korang ni jenis manusia yang sukakan kebersihan, yang jenis utamakan keselesaan, jenis tak suka tengok environment kotor, berbau ke dinding conteng sana sini ke, kondo lah tempat sesuai untuk korang duduk. Memang orang kata macam nak dibandingkan dengan flat, dengan apartment, flat lah paling orang kata memang jauh berbeza sangat-sangat. Pasal setiap bulan kan kita dah bayar duit maintenance kan. So duit tu lah upah untuk cleaner, clean and clear apa yang sepah kotor bagai. The more you pay, the more you get. Macam tu lah. Segala kemudahan yang ada dalam kondo semuanya akan nampak elok kerana ada yang menjaganya untuk dipakai oleh penghuninya. Begitulah. Okey, yang tu semua kelebihan-kelebihan yang besar yang mempunyai banyak poin untuk diterangkan. Okey, yang ni adalah kelebihan yang kecil-kecil. Yang bestnya bila kita tinggal kat kondo ni adalah ada tempat cuci kereta. Ini suami aku suka gila. Basuhlah kereta dengan motor dengan bahagianya. Kalau dia hilang tu aku tahulah dia pergi mana. Selain tu ada swimming pool. So kalau korang yang ada anak tu tak payah nak pening-pening kalau cuti sekolah ke holiday nak pergi mana ke. Tak tahu kau bagi anak kau terjun kat dalam pool tu puas-puas. Lepas tu feeling macam dekat water park tahu tak. Orang kata macam banyak lah kelebihannya kan. Berbaloi-baloi orang kata. Lepas tu macam biasa ada gym. Kalau siapa yang nak kekal sihat tu, nak slim ke apa, terjah je gym tu, buatlah apa yang korang nak buat.
Lepas tu ada dewan khas. Kau nak buat majlis apa-apa ke, senang weh. Tinggal nak inform je kat pihak management sebelum nak buat kan. Sebelum nak buat apa-apa majlis kan, info kat diorang. Diorang tak ada hal punya lah. Dewan semua sediakan elok semua, orang kata. Lepas tu ada kemudahan playground untuk anak-anak korang. Lepas tu ada surau. So siapa yang nak macam bertunang ke, nak nikah ke, boleh minta izin kat diorang. Selain tu ada tempat bersukan, court badminton, futsal, court bola keranjang, apa semua tu lah. Ini sebab tu lah Chinese semua suka sangat duduk kat kondo ni, sebab inilah antara advantage yang diorang dapat lah. Okay, untuk pengetahuan korang, kalau korang tinggal kat kondo ni, korang pindah, korang tak payah susah-susah nak cacak piring astro bagai tau. Sebab tu kalau korang perasan, kondo tak pernah pun korang nampak ada piring-piring astro melekat kat dinding ke apa ke kan. Sebab diorang ada pakai piring astro khas cacak kat bangunan atas sekali tu. Aku tak tahu macam mana rupanya, tapi bila korang pindah kondo je, korang tak payah pening dah. Tinggal nak cucuk je kabel astro tu kat point yang diorang sediakan khas untuk astro. Tak ada dah istilah kena cas ke, kalau orang astro minta pasang ke, dah jimat masa dengan kredit kau dah. Kan. Lepas tu kalau bernasib baik, kalau kawasan perumahan kondominium yang korang duduk tu adalah kawasan baru, korang punya line internet Unify korang akan laju tau. Sebab apa? Sebab kawasan baru. Macam contohnya kita orang duduk kondo ni lah. Aku bahagia gila weh, sangat bersyukur Allah SWT pemudahkan urusan pindah kita orang tahun lepas kan. Dia bagi kondo yang new ni, Unify pun laju gila. Dia orang memang biasanya kalau perumahan tu kawasan yang baru, dia orang akan nak usaha macam cacak bukan cacak, diorang tanam fiber optik kat bawah tu kan, TM lah kan. So memang laju gila, memang seronok lah orang kata. Alhamdulillah. Yang tu bab kelebihan lah. Okay, habis kita bab kelebihan, sekarang ni kita nak kongsi bab kekurangan pula. Setiap perkara mesti akan ada kekurangannya. Tak ada perkara dan dunia ni yang sempurna ya anak-anak. Okay, kekurangan tinggal di kondo adalah, okay, korang kena sambut tetamu kat bawah. Okay, bab ni aku macam males gila weh. Tapi yelah, faham je lah, kondo kan kawasan ni luas. Bayangkan kalau kau ada tetamu yang datang jalan kaki, yang macam contoh lah, macam misal kata kalau kawan kau naik Grab ke apa kan, okay, kau kena pick up dia. Macam adik aku ke datang ke apa ke kan, aku kena Grab dia, aku kena pick up dia lah. Pergi kat guard house, aku kena pick up tetamu. Macam tu lah. Lepas tu kalau dia pun naik kereta pun, kau tetap kena turun bawah juga kat parking kan. Tapi kalau malas sangat, suruh je diorang tunggu cacak kat depan pintu masuk blok kan. Lepas tu kau just buka, so diorang masih tak payah nak ni kan. Tapi itu pun kalau diorang jumpa lah pintu. Jenis konsep kondo ni dah lah jenis garden, pokok bersepah bagi orang tak nampak pintunya. Memang kena turun. So sebabnya pasal dia pun ni memang tak boleh masuk tanpa kad access. Sama lah juga tak boleh naik lift ke mana-mana pun, memang kena ada kad. Memang korang kena turun. Bila nak turun, bila dah balik tu macam tak ada masalah lah. Memang kalau tetamu nak balik tu, just diorang tekan je button ground tu kan, G tu kan. Sebab tak payah nak pakai scan kad pun. Nak keluar dekat pintu yang access yang kat blok tu pun tak payah, korang tekan je button tu, keluar. Okay, maknanya kata orang luar memang tak boleh merayap ke mana-mana lah, melainkan diorang naik tangga. So kat situ selamat, tapi orang kata macam leceh sikit lah. Okay, seterusnya, no service delivery depan pintu rumah. Okay, ini bila duduk kat kondo ni, kawasan yang luas ni, memang kau kena bertabah lah. Kau memang kena turun bawah. Macam sama je lah apa yang kat atas. Kalau siang boleh lah berada delivery, tunggu bawah blok. Kalau malam kau kena jalan, tunggu kat guard house tu, ambil makanan yang kau order tu. So tak ada beza ni orang kata. Dekat situ kekurangannya lah. Sama lah bab kalau kau order barang online, kau kena pick up sendiri. Urusan semua courier ni, bab courier ni kat luar guard house. Memang senang kalau kalau nak senang, kalau malas tu tak nak tunggu menonong, kau minta orang courier tu, kalau diorang call kan, kau minta diorang tinggalkan je barang korang tu kat guard house. Nanti senang korang ambil. Senang kan. Itu bab ni lah kekurangan tiada delivery depan pintu tu. Okay, yang seterusnya kekurangannya adalah lokasi buang sampah yang jauh. Okay, yang ni pun perlukan keranjilan ya anak-anak. Kalau orang lelaki tak kisah bab ni. Kalau wanita seperti ku agak leceh di situ. Kena siap-siap pakai tudung segala baru kau boleh turun buang sampah-sampah kau. Nak tempuh alam lift tu,
Ui, buat kalau lift jam lambat buat hal, tunggulah kau bersama-sama sampahmu. Tak macam malendek, jalan je berapa tapak bertemu tong sampah dengan peti surat. Okey, lagi satu kekurangannya adalah lebih tinggi rumah, lebih panas, rasa berkuap macam tu. Okey, sebab tu semua kondo siap sedia bubur aircon tau. Agak mustahil manusia yang duduk dalam kondo ni tak pakai aircon. Serius panas awak. Nak kalau rumah ngadap cahaya matahari. So siapa yang beli kondo tu agak-agak nak jimat elektrik ke, carilah unit yang tingkapnya tak hadap cahaya matahari. Okey. Yelah, kalau dah kedudukannya tinggi, lagi merasalah bahang matahari tu jenuh. Okey, yang seterusnya adalah jarak parking yang jauh. Yang ni kalau korang ni tinggal barang dalam kereta, memang best gila. Selalunya memang laki aku yang buat benda macam ni. Kalau aku ada dekat dalam kereta tu, memang dia takkan lupa barang. Sebab aku yang mengingatkannya. Kalau dia seorang-seorang, confirm terlupa. Tapi bukanlah confirm, maksud aku macam aku gurau je. Okay. Biasalah tu, orang lelaki fikir macam-macam kan. Okey, nak lah kalau korang tu daripada parking tu nak pergi dekat pintu masuk scan tu, alah jauhnya. Lagi tak best kalau barang kau tertinggal 2-3 pagi ke apa. Faham lah, dah lah jauh, sunyi nak melayan perasaan dalam lift lagi. Yelah, secara logiknya kondo kan luas, tapi kita bertabah je lah bab ni kan. But you don't worry, lift dia pun laju teruk tau. Sejam mata cilik sampai dah. Terutama kalau lift bomber tu. Cepat betul. So maksudnya ada kekurangan bab berjalan jauh. Tapi jimat tenaga dan masa bab naik turun lift. Okey, seterusnya waktu berurusan hanya di siang hari. Okey, ini korang kena tahu. Okey, setiap kali korang nak berurusan, contoh hal pindah randah, hal panggil kontraktor, baiki rumah ke, servis rumah ke, apa benda ke, atau hal yang nak bawa perabot naik atas ke, hanya boleh dilakukan pada waktu siang sahaja. Lori perabot ke, lori pinjam barang rumah korang ke, atau delivery boy ke, tidak dibenarkan masuk dalam kawasan kondo lepas jam 5 petang. Kira macam waktu pejabat je boleh bawa orang servis masuk kondo ni. Leceh bukan? Tapi itulah nilai privacy yang harus dibayar oleh penghuni kondo. Kakak. Alah, lebih kurang lepas waktu tu kan semua orang dah balik dari kerja dah. So kita tak maulah tengok dah orang semak angkat barang ke apa ke, mengganggu privacy dah kalau macam tu. Betul tak? So alah, kecil je lah hal tu. Cuma korang kena manage betul-betul lah. So newbie yang baru nak duduk kondo tu mungkin akan terkejut sikit lah. Sama lah macam kita orang tahun lepas. So kat sini korang boleh buat preparation sebelum masuk kondo. Aku dah beritahu dah hal yang ni. Okay, pot. Yang seterusnya, pot serangga melepak. Okey, in case lah korang duduk kondo yang gini dikelilingi dengan hutan, semak belukar, dan sewaktu dengan ni macam kondo aku stay ni ada problem bab cali. Biasanya cali suka tempat yang panas, terang, bercahaya ni. Jadi yang tak bestnya, kau memang tak boleh buka tingkap. Kau buka tingkap confirm datang masuk rumah dalam diam-diam. Aku rasa bukan kondo je lah, yang mana flat ke apartment ke, kalau salah kawasan tu memanglah dugaan sungguh orang kata. Terutama kalau rumah yang malam-malam tu kan, kau buka lampu terang menderang. Macam aku awal-awal tinggal dulu tak tahu bab-bab ni kan. Tiba-tiba ada. Nasib baik tak kena gigit. Kena gigit pun dah sekali je. Lain-lain tu serangga yang suka masuk tu cengkerik. Tu dia, cengkerik pun masuk juga tau. Rama-rama. Adalah lagi-lagi yang lain ni. Suka panjat kondo dia pun ni gigih betul. Dahsyat betul. Dia pun terbang. Aku pun heran. Aku dah tak suka benda-benda dia terbang ni. Nasib. Okey, yang seterusnya, last kali ni aku saja tambah kekurangannya adalah tak mesra si penakut. Kekurangan ni khas untuk geng-geng aku lah. Yang dia ni tak suka sunyi, tak suka gelap, tak suka macam memang serius sunyi sangat duduk kondo ni. Aku kadang rasa agaknya aku kena duduk rumah flat ke macam mana, yang bising-bising ni. Aku kena duduk rumah yang jenis bising-bising kot. Sebab macam yelah, kau tak dengar langsung kau apa benda jiran kau memekak ke, jerit ke, gaduh ke, panggil keluarga ke, apa ke kan, budak-budak lari main ke, tak dengar serius. Melainkan kalau kau keluar lah nak pergi luar daripada dapur kau tu kan, kau dengar lah kalau anak-anak diorang main kat koridor tu kan, kadang kan. Selalu waktu siang aku akan buka tingkap kat ruang tamu aku tu, nak bagi ada bunyi ni. Pasal aku kan kerja dari rumah je, malas nak buka TV. Bukan aku tengok pun bazir je. Tapi serius ni. Okey, tiap kali suami aku dengan adik aku pergi kerja, mulalah Wahidah akan rasa tak bestnya. Macam itulah. Okey,
Kesimpulannya kat sini, banyak kelebihan nak dibandingkan dengan kekurangan yang boleh kita simpulkan bila tinggal kat kondo ni. So sebenarnya tak ada beza pun kalau fikir balik. Cuma korang kena bayar lebih sikit saja untuk penambahan keselesaan, keselamatan dan kemudahan. Actually sama je pada pendapat aku. Korang boleh fikirkan, renung-renungkan benda tu. Check orang kata. Buat eksperimen lah kan. Kalau korang ada nak tanya apa-apa ke, tinggalkan je komen kat bawah tu. Okay, for those yang meniaga ke insecure bab keselamatan, bolehlah pindah kondo untuk langkah berjaga-jaga. Siapa yang jenis sibuk kerja masa, nak jimat tenaga pun sama, sangat sesuai stay kat kondo ni. Hopefully perkongsian kali ni membantu sesiapa yang tertanya-tanya atau yang ingin tahu macam mana realitinya bila tinggal kat perumahan kondominium yang dikategorikan sebagai perumahan jenis SS. Okay, pada pendapat aku semua antara kita ni memang boleh stay kat kondo lah. Asalkan laki bini ni kerja, pada yang dah kahwin lah. Yang jenis bujang tu boleh lah ajak kawan-kawan stay sama-sama. Tontonglah korang sikit. Ada pendapatan tetap tak ada hal. Serius tak ada hal nak stay kat kondo. Kalau nak merasa apa salahnya. Banyak sangat kelebihan yang boleh korang nikmati dan hayati. Pengalaman indah gitu. Kalau korang dapat beli lagi syok, insyaAllah. Semoga kita semua dimurahkan rezeki untuk kebaikan dunia dan akhirat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Okey korang, jumpa next video. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum.